warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pengurusi yang dihormati, para juri yang arif lagi bijaksana, para hadirin hadirat yang dikasihi. Berdirinya saya pada hari ini untuk menyampaikan sebuah ucapan yang berkenaan pendidikan kanak-kanak di dalam Islam. Hadirin hadirat yang saya kasihi, pendidikan awal kanak-kanak yang telah kita ketahui sejak ini berkembang luas di pelosok dunia, di pelosok secara laju dan pesat sekali, kerana pada baru-baru ini baru kita dapati pendidikan awal kanak-kanak amat penting sekali untuk diperlihatkan secara serius. Tetapi suka saya katakan di sini bahawa Rasulullah SAW telah lama mengatakan hal ini. Hadirin hadirat yang saya kasihi, di dalam Islam mengatakan dan telah disusunkan cara dan umur bagaimana kita melayani daripada awal kanak-kanak sehingga dewasa. Baik, pada yang pertamanya, Islam mengajarkan daripada usia 1 tahun ke usia 6 tahun kita perlu melakukan dan menunjukkan ataupun meluahkan kasih sayang sepenuhnya kepada kanak-kanak tersebut. Atau kata erti lain, tidak boleh dimarahi dan perlu mendidik dengan cara bergurau. Subhanallah, 1400 tahun yang lalu kita telah temui jalannya. Para hadirin yang dirahmati Allah, yang keduanya adalah daripada usia 7 ke 14 tahun. Islam mengajarkan supaya kita terapkan kepada kanak-kanak ini apa yang diajarkan adalah yang pertama, kita perlu mengajarkan atau menanamkan sifat disiplin kepada kanak-kanak tersebut. Oleh itu, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, maknanya Rasulullah SAW menyuruh bagi umat Islam mula memukul ataupun mendidik secara keras kanak-kanak yang bermula 7 tahun ke atas untuk menunaikan solat. Subhanallah, di sini Islam bukan mengajar untuk memukul, tetapi untuk menunjukkan kegerunan kepada seseorang budak itu yang berumur 7 tahun ke atas. Kerana daripada psikologi mengatakan budak 7 tahun ke atas, segala deria dia mula aktif, mula menunjukkan. Di situ Islam telah mengetahui segala sudut manusia. Oleh itu, dia menyarankan supaya menunjukkan kegerunan kepada budak bagi yang meninggalkan solat. Baik, yang keduanya, Rasulullah SAW atau kata lain Islam secara amnya mengajarkan untuk mengajarkan kepada kanak-kanak rasa bertanggungjawab. Kerana daripada saya katakan tadi, umur 7 tahun segala aspek deria mula aktif, sesuai mengajarkan erti tanggungjawab. Baik, seterusnya kita mula asingkan tempat tidur antara lelaki dan perempuan. Sebab ini amat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Pada usia 7 tahun, yang seperti saya katakan tadi, deria mula membuat-buat segala, dia takut, dia riang, suka dan sebagainya. Mula Islam telah mengetahui psikologi manusia itu sendiri daripada azali lagi. Subhanallah. Baik, yang seterusnya daripada umur 15 tahun ke umur 21 tahun perlu menjadikan sahabat. Bagaimana dikatakan untuk menjadikan sahabat? Sebab para hadirin yang saya kasihi, umur daripada 15 tahun ke umur 21 tahun, seorang manusia ini
atau kata lain telah balik, telah akil balik, telah matang, atau kata lain dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam Islam atau di dalam ajaran Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya berkawan dengan anak daripada usia 15 ke 21 tahun kerana apa? Kerana apabila capainya usia 15 tahun ke 21 tahun, sikap mengetahui dan sikap berkawan itu mula membuat buah, mula terjadi dengan hebat. Dari situlah Rasulullah SAW ataupun Islam secara amnya menggalakkan ibu bapa jangan rotan, jangan pukul kanak-kanak usia yang sedemikian, tetapi mesti dimarahi. Kalau tidak dimarahi, ada masalah di sana. Baik, apabila kita lihat sejak ini, ramai ataupun dikatakan masyarakat kita telah dilandakan dengan penyakit sosial. Sebab apa? Suka saya katakan di sini, sebab dia melanggar peraturan ini semua. Cuba kita lihat, ada saya terlihat satu video umur 6 tahun. Bapaknya angkat kaki di sini, dia hantar-hantar. Subhanallah. Nampak X daripada apa yang Rasulullah cakap. Umur sedemikian perlu dibelah. Apabila kita buat X, akan jadi masalah sosial. Yang terjadi sekarang, ini hakikat. Sebuah peraturan mengatakan begini, tetapi bila kita buat sedemikian, akan berlakunya terbalik. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasihi. Seterusnya, apa yang dititik beratkan di dalam pengajian pendidikan Islam adalah dua, tuan-tuan. Dua yang amat penting. Yang pertama, sekiranya kita dapat anak lelaki, kita perlu titik beratkan pengajian ataupun penilaian, atau kata lain, nilai-nilai bertanggungjawab, tuan-tuan. Sebab apa? Subhanallah. Atau kata saya ikut bahasa Inggeris, responsible. Tetapi bila dia tukarkan pada perkataan Melayu, saya amat minat, tuan-tuan. Tanggungjawab. Saya amat suka siapa yang letakkan tanggungjawab. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya kasih, apabila kita tengok baru-baru ini, lelaki berpeleseran mengambil anak dara sesuka hati. Apabila berlakunya sesuatu, dia tinggalkan, tuan-tuan. Tuan-tuan, betul kata Rasulullah SAW, ajarkan anak daripada kecil, jika lelaki, tanggungjawab yang penting. Dan sekiranya dapat anak perempuan, subhanallah, amat benar kata Rasulullah, ajarkan perasaan malu. Rasulullah tak cakap ajar berlari, ajar ABC, belajar matematik supaya kita lawan. Orang dah kata 5, kita ajar anak tingkatan 2. Tak. Rasulullah cakap anak perempuan ajar malu, anak lelaki bertanggungjawab. Sekiranya dia berani tanggung dan jawab. Bila kita lihat lelaki di luar sana, dia berani tanggung tapi tak berani jawab, tuan-tuan hadirin hadirat. Kita mau dua-dua ini bergandingan. Baik. Saranan saya sebagai akhir kata, kita adalah umat Islam yang ada sistemnya, ada peraturannya. Jadi saya menyarankan tuan-tuan, puan-puan, di dalam pendidikan kanak-kanak, elakkan daripada menghantar anak kita semata-mata kepada orang lain. Tetapi jadilah role model, jadilah contoh kepada anak-anak atau kanak-kanak yang lain. Daripada situ dia akan mengikuti jejak-jejak langkah yang baik. Baik, saya akhiri kata-kata saya dengan ucapan terima kasih kepada para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.